Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak putus-putus dan memberikan kepada kita taufik untuk berada pada malam ini. Samping kita berada di rumah Allah, kita duduk untuk menunggu antara satu solat kepada solat yang lain, yang mana Nabi SAW menjanjikan barang siapa yang menunggu antara satu solat ke solat yang lain, seumpama diberikan, dicatatkan ke pahala baginya seumpama dia solat sepanjang waktu tersebut. Apatah lagi kita berada di rumah Allah ini, kita niatkan i'tikaf. Lagi pula kita berada dalam satu majlis yang dikira sebagai taman daripada taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendapat kerahmatan dan memandang pandangan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, pada ahli jawatankuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dimaklumkan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa, saya dimaklumkan bahawa kuliah kita ini akan berjalan 2 kali sebulan ataupun selang seminggulah, insya-Allah. Dan cadangan saya apabila diminta untuk hadir dan juga bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian ini, untuk kita baca daripada kitab karangan almarhum As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang dinamakan dengan Huwallah, maksudnya dialah Allah. Kitab ini dah diterjemah, tapi malang sekali kitab ini dah tidak ada di pasaran sebab habis ke ataupun dah tidak diulang cetak. Tapi pihak ada syarikat ataupun pihak penulis sendiri setujulah, sebab penulis tu orang Terengganu jugalah, guru kepada saya dan juga pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Engku Ibrahim, Engku Zain, orang Kapah ni je, orang sini je. Dia menterjemahkan buku tersebut dalam bahasa Melayu yang kita dalam usaha untuk cetak balik. Kerana buku itu pada hemah dan pada pandangan saya sangat sesuai kita baca, walaupun tuan pengarang itu telah meninggal, wafat baru saja. Dia ulama yang kurun kita ni lah, baru kurun lepas meninggal. Yang kita akan sedikit banyak
tengok pada biodata beliau pada kesempatan, kalau tidak pada minggu ini, pada minggu akan datang. Dan insya-Allah lah, kalau boleh pihak masjid saya nak gunalah kemudahan skrin paparan ni untuk sambung supaya mana-mana yang boleh kita paparkan, dan kita kepada yang tidak ada kitab, contohnya lepas ni kita akan cetak contohnya, maka boleh kita tengok di depan ni untuk sama-sama kita berada dan dapat faham apa yang kita bincangkan. Okey. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita masuk berkaitan dengan kitab ini, insya-Allah pada minggu ini kita terang dulu mukadimah tentang apakah kuliah 2 mingguan kita ini, yang kita akan buat ini, apakah fokus ataupun perbincangan pasal apa. Secara umum kitab Huwallah ini, bila kita dengar tu, kita dapat tahu ni nak membincangkan tentang tauhid ni, nak membincangkan tentang Allah Ta'ala ni. Dan memanglah kandungan kitab ini, dia akan membincangkan perkara-perkara yang sekarang ini orang heboh balik, menjadi viral, dan juga orang jadikan isu perkelahian sehingga menyebabkan pecah belah dan larinya kalangan umat Islam ni kepada puak ahli sunnah dan bukan mengikut ahli sunnah. Berkaitan dengan tauhid, kita maklum dah bahawa agama kita ini diasaskan dengan 3 perkara rukun yang besar, sebagaimana diulang banyak kali tentang hadis Jibril alaihi salam, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ini mungkin tuan-tuan, puan-puan dah kata muak dengar, berulang-ulang kali diulang benda ni. Tapi tak apalah, kita ulang dengan maksud kita biar tahu dan faham apa kepentingan ketiga rukun ataupun 3 bahagian dalam ilmu agama kita ini: Islam, iman dan ihsan. Kalau di segi bentuk ilmunya, ilmu yang mengajar tentang Islam, kerana Islam ni ialah kepatuhan hati dan perbuatan yang menunjukkan ketundukan zahir. Di sini ilmu yang dibincangkannya ialah fiqh. Dan fiqh itu adalah ustaz-ustaz yang mengajar. Ada dia rasanya di surau atau masjid tuan-tuan ini pun ada yang mengajar bahagian fiqh. Yang kedua, iman. Iman ini lebih kepada perbicaraan tentang i'tiqad. Kalau Islam tu amalan zahir, amalan lahir. Iman pula dia hak dalam. Itu yang berkait dengan kepercayaan kita. Yang mana ilmu yang membicarakan tentang keimanan ini kita kenali sebagai ilmu tauhid, sebagai ilmu akidah, sebagai ilmu usuluddin. Dan yang ketiga ialah ihsan, yang juga kita kenali sebagai ilmu akhlak. Ilmu yang membincangkan tentang ihsan ini ialah ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu tazkiyah. Jadi apabila kita tahu ketiga-tiga perkara ni penting, maknanya kita tak boleh lala ataupun jadi cendeng. Tak, kita bahasa dengan sebut, tak boleh kita cuai pada mana-mana satu daripada 3 ini. Pula ulama kita bahagikan banyak mana kerana ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni luas sangat. Apakah semua orang mukallaf wajib belajar ke semua ilmu tersebut? Maka ulama kita membahagikan kepada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ini juga pembahagian yang pada saya rasanya berulang-ulang kali disebut. Fardu ain, apa maksud? Ain maksudnya individu. Kefarduan dan kewajipan ke atas setiap individu, seorang-seorang. Yang dah baligh, dah mukallaf, tak boleh dia lepas diri daripada tanggungjawab ini. Yang lebih daripada fardu ain itu termasuk dalam fardu kifayah. Yang mana dalam satu kumpulan masyarakat, satu kawasan, kena ada orang yang mendalami ilmu ni secara lebih mendalam dan menjadi fardu kifayah. Ke atas seluruh tempat tu kena ada orang. Dia kena hantar orang. Sebab itu orang hantar pelajar-pelajar pergi belajar mendalami ilmu agama.
Apa tujuannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tujuannya kayak gini, apabila mereka ni balik, bila berlaku syubhah, bila berlaku kekeliruan, bila berlaku ancaman akidah, mereka akan ke depan. Dia tolong pandu masyarakat. Jadi kadang pada masa sekarang ini perlu kepada panduan ini. Panduan ini perlu. Apabila ilmu yang tersebar ni tidak ada had dan tidak ada sekat tang dah. Kalau kita buka hak dalam poket tu masing-masing ataupun hak pegang tangan tu, boleh pilih mana-mana kita nak pengajian. Hak sesat ada, hak tak sesat ada. Hak mengikut ahli sunnah ada, hak tak mengikut ahli sunnah pun ada. Jadi kita sebagai orang awam, macam mana kita nak tahu? Kita tahu dengan cara populariti kah? Oh, ustaz ni kita kena dengar sebab dia ustaz popular, ustaz selebriti, ustaz sensasi. Kita pun dengar. Ataupun dia cakap sedap kah? Percakapan dia, pidato dia tu menarik dan menjentik hati kah? Oh, kita kena dengar ni sebab dengar sera. Bila dengar rasa sedap. Ataupun kerana apa? Kita pilih atas ilmu kah? Kita dengar tu atas ilmu. Jadi paling kurang masyarakat kita orang awam, kita kena dedah paling kurang asas macam mana kita nak kenal. Ni ustaz ni sedap cakap ni. Cakap dia ni sedap. Memang kita terasa suka dengan gaya dia, tapi apa yang disapa tu kita kena tapih. Penapih tu kita kena tahu. Ustaz ni walaupun dia popular selebriti, ini tak boleh pakai dia ni. Sebab pandangan dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi masyarakat awam ini kena dedahkan kembali kepada asas kita nak kenal macam mana seseorang itu ataupun ilmu itu berlandaskan ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Maka dengan asas dasar itulah saya bercadang untuk membaca kitab Huwallah karangan Said Muhammad Alawi Maliki ni rahimahullahu ta'ala. Kerana dalam kitab itu dia bincang beberapa isu-isu yang menjadi kekeliruan dan juga permasalahan pada zaman ini. Dan kita ingat bahawa kita belajar ni bukan untuk kita makan seorang. Bahasa kita sebut bukan makan seorang. Kita nak beri makan juga ke orang lain. Hak boleh makan di kita. Maksud apa? Kita nak kongsi sama. Kita ada tanggungjawab kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya orang yang kamu pimpin. Maka orang yang di bawah pimpinan ataupun di bawah peliharaan kita, kita kena tunjuk jalan juga. Kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai suami, kita kena tunjuk arah supaya kita jangan dedahkan ahli keluarga kita, anak beranak kita kepada bahaya pahaman sesat ni. Cukup berat tuan-tuan puan-puan sekalian. Cukup payah sekarang ni nak bezakan. Nak bezakan yang benar dan juga yang batil. Yang al-haq dan juga al-batil. Macam mana nak beza tu? Inilah kita kembali kepada karangan para ulama yang muktabar, para ulama yang ilmunya diiktiraf, yang mana menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Kita cuba tengok balik, adakah apa yang kita terima ilmu ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan syariat Islam. Sedikit berkaitan dengan kepentingan ilmu akidah ni lah, ataupun muqaddimah berkaitan ilmu akidah. Kerana kuliah kita ini kita boleh katakan asasnya berkait dengan perkara-perkara yang melibatkan akidah. Akidah yang kita anuti dan percayai ini, dia sebagaimana fiqh, dia ada mazhab. Dia ada mazhab. Fiqh kita ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam akidah pun kita pun ada mazhab, iaitu mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Mazhab kedua-dua mazhab ini mewakili majoriti ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ni atas mazhab mana kita ni? Kita ni pegang hak mana ni? Secara umumnya majoriti kawasan kita ini dan juga dunia secara umum, mereka berpegang dengan pemahaman
Ahli sunnah wal jamaah mengikut manhaj al-Asy'ariyah. Dan sebahagian ulama kata khilaf sangat sikit antara Asy'ariyah Maturidiyah. Dia bukan akidah ni, kena faham boleh. Awak akidah apa? Saya akidah Asy'ariyah. Akidah Islam je, sama belaka. Dan Asy'ariyah Maturidi ni, mereka ni ulama yang menyusun cara pengajian ilmu akidah, cara perbahasan ilmu akidah. Bukan akidah berbeza, akidah sama. Akidah siapa-siapa orang Islam, lagi mana dia Islam, akidah dia sama. Cuma bezanya pada manhaj dan cara pengajian dan juga perbincangan ilmu akidah. Dan ada khilaf sikit je berkaitan dengan furuk. Furuk ni perkara-perkara cabang dalam akidah. Kerana dalam akidah ni dia ada usul. Usul ni makna perkara besar, perkara asas. Dia ada perkara ranting-ranting, perkara cabang-cabang, yang mana khilaf perkara cabang ni tak ada masalah. Gimana gak sifat sirat akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sebut, wa im minkum illa wariduha, tidak ada di kalangan kamu pasti akan melalui sirat, jambatan yang daripada mahsyar merentangi di bawahnya neraka menuju ke syurga tu. Sifat dia ke mana? Sifat ni perkara cabang. Ada kata macam ni, ada kata macam ni, 1,000 tahun naik, 1,000 tahun menaik, 1,000 tahun mendatar, 1,000 tahun menurun. Itu perkara-perkara furuk yang mana khilaf tak cacat pun. Hakikat sebenar ke mana? Hakikat sebenar kita tak tahu, tunggu hari akhirat nantilah. Tapi benda ini dipanggil perbahasan ilmiah yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Okey. Jadi akidah kita ini, manhaj yang menjadi manhaj ikutan kita ialah al-Asy'ariyah. Yang kita kenali sebagai sifat 20 tu lah. Sifat 20. Sifat 20 pun isu sekarang. Sifat 20 pun isu. Keluarnya isu-isu sebegini sebab apa? Sebab datangnya pemahaman-pemahaman yang cuba memburukkan atau menggambarkan pengajian sifat 20 ni dengan cara dan gambaran yang tak betul. Dia rupakan dengan rupa salah. Memang orang rasa salah, sebab dia gambarkan tu dengan rupa yang tidak sebenarnya. Jadi bila kita nak hukum sesuatu, betul ke tidak sifat 20 ni, akidah ni betul tak, kita kena mengaji daripada sumber dia, mengaji daripada asal dia, mengaji daripada kitab-kitab yang membincangkan di kalangan ulama yang ahli, yang faham. Bukan kita bincang dari kalangan orang-orang yang tak tahu benda juga, yang hanya tuduh-menuduh sahaja. Okay. Kemudian akidah kita ini, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ini, Imam Abu Hasan Asy'ari ini ulama salaf yang kita bangsakan aliran manhaj al-Asy'ariyah ini dinisbahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau ni ulama di kalangan kurun salaf, yang mana asal, sebagaimana kita tahu sejarah beliau, dia ini ayah dia mati kecil. Bila mati kecil, dia dibela oleh bapa tiri dia, iaitu Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai, dia ni seorang tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah. Ni juga nama Mu'tazilah ni kita akan biasa dengar kalau dalam pengajian akidah. Ulama-ulama Asy'ariyah, bila dia datangkan pandangan ahli sunnah, kalau Mu'tazilah menyalahi, dia akan rak betul-betul, dia akan tolak dan bangkang betul-betul, patahkan betul-betul hujah ahli Mu'tazilah ni. Jadi Mu'tazilah ni dalam satu marhalah zaman Islam ni, mereka ni mendapat kedudukan di sisi khalifah, dan mereka ni dipegang ataupun ulama-ulama yang hebat juga, yang bermazhab ataupun berpegang dengan Mu'tazilah ini. Tapi Mu'tazilah ini, mereka ni lari daripada jalanan ahli sunnah, lari daripada jalanan ahli hadis. Mereka mendahulukan akal dan kaedah-kaedah yang mana menyebabkan banyak daripada nas ayat-ayat Quran dan hadis ditakwil dengan sewenang-wenangnya, bukan berdasarkan kaedah yang dibenarkan. Maka Mu'tazilah ini menjadi
pada zaman tersebut terkenal lah. Dan bapa tiri kepada Abu Hasan Al-Asy'ari ini seorang yang jaguh dan juga rujukan dalam mazhab Mu'tazilah. Maka bila dia kecil membesar bersama bapa tiri dia, maka dia pun terikut dan terbawa manhaj pengajian dan pemahaman akidah berdasarkan kacamata Mu'tazilah. Bila begitu, bila beberapa lama mengaji dan dia orang yang cerdik, maka dalam perbahasan kadang-kadang bapa tiri dia hantar Abu Hasan dia nak pergi debat tu atas Abu Hasan. Sebab apa? Sebab dia memang orang bijak, mampu mematahkan hujah, dia boleh berdebat dan fasih dalam berbicara. Maka kadang-kadang perbincangan atau perdebatan dengan mana-mana, dia akan hantar Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehinggalah diceritakan oleh Abu Hasan sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahawa dia apabila dia duduk mengkaji-kaji, setelah dia dewasa dan matang pemikiran dia kaji balik akidah yang dia belajar itu, dia tengok balik dengan Al-Quran dan hadis. Dia nampak bahawa ada percanggahan. Ada tempat yang mana apa yang dipegang oleh Mu'tazilah itu bertentangan dengan datang Al-Quran dan hadis, sehingga mereka terpaksa takwil dengan sewenang hati. Akhirnya dalam keadaan mengkaji itu, pada bulan Ramadan dia bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Maka dalam mimpi itu 3 kali diceritakan, pada awal, pertengahan dan akhir Ramadan, yang Nabi SAW minta supaya suruh Abu Hasan Asy'ari menolong mazhab ahli hadis. Yang mana ketika itu Mu'tazilah ni kita kata lawan kepada mazhab ahli hadis. Ahli sunnah ada, tapi ahli sunnah pada masa itu dipelopori oleh ahli hadis, yang mana mereka ini dari segi kemahiran berhujah dengan akal, mereka tidak ambil tak terlibat sangat. Sebab apa? Sebab mereka lebih kepada berdasarkan hadis Nabi, pemahaman Quran, perkataan salaf. Adapun ilmu-ilmu akliyah ini, ini memang menang di Mu'tazilah. Maka apabila bermimpi berjumpa dengan Rasulullah 3 kali pula, Rasulullah suruh dia sokong mazhab ahli hadis ini dengan apa? Dengan hujah-hujah akal. Maka dia pun setelah itu dia kata, ini memang bukan main-main ni. Mimpi ni bukan mainan mimpi ni. Bukan mainan tidur ni, bukan. Maka dia pun duduk, kita kata beruzlah di rumahnya, tak keluar. Tak keluar dalam beberapa masa yang lama. Dia buat apa? Dia kaji, dia baca, dan dia menulis buku. Setelah beberapa hari, dia pun keluar dan naik mimbar pada hari Jumaat. Dia naik mimbar, dia pun isytihar depan orang ramai. Dia kata, siapa yang kenal aku, maka dia kenal aku. Siapa tak kenal, maka aku ni si fulan bin si fulan bin si fulan. Aku ini sebelum ni berpandangan sebagaimana pandangan Mu'tazilah, mengatakan Quran itu makhluk, mengatakan Tuhan tak boleh lihat, lain-lain banyak dia sebut akidah-akidah yang salah tu. Dan hari ini aku berlepas diri daripada akidah itu, dan aku mencabut diriku daripada akidah sesat itu, sebagaimana aku cabut jubah yang aku pakai ni. Lalu dia lemparkan jubah tu, jubah luar biasa tu imam pakai tu lah, bukan cabut baju. Dok senonoh cabut baju dalam masjid atas mimbar. Jubah luar tu, jubah yang luar tu yang biasa imam ke Bilal tak pakai hari Jumaat kan. Dia cabut jubah luar, dia pun lepas. Aku keluar daripada Mu'tazilah, dan aku cabut daripada Mu'tazilah sebagaimana aku cabut pakaianku daripada jubahku daripada pakaianku. Dan lepas itu dia pun edarkan tulisan dia. Dia pun bina halaqah mengajar akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyokong mazhab ahli hadis dan meneguhkan dengan dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Okey. Cerita ni pun mungkin kita banyak kali dengar lah. Tak apalah, moga-moga kita dengar tu kita lekat, balik kita boleh cerita pula ke anak-beranak kita. Okey. Setelah daripada itu, dengan lahirnya Imam Abu Hasan Asy'ari, dan dia ni masuk dalam
dalam medan tersebut, akhirnya diceritakan sehingga kan Mu'tazilah ini, yang sebelum ini kita panggil akak kepala, sebelum ini mereka itulah yang jaguh. Apabila Abu Hasan Asy'ari keluar dan menolak akidah Mu'tazilah, Mu'tazilah ni tunduk kepala, tak berani keluar. Bahkan mereka akan cuba lari daripada berhujah dengan Abu Hasan Asy'ari. Terpendam mazhab Mu'tazilah tu, terpendam. Dengan sebab apa? Sebab mereka patah hujah. Patah hujah tu. Diceritakan bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari satu hari dia tanya pak tiri dia, wahai tuan Syekh, guru dia juga, pak tiri dia tu guru dia jugalah, apa pandangan engkau tentang 3 orang ni, 3 orang saudara? Seorang mati dewasa dalam keadaan beriman, seorang lagi mati dewasa dalam keadaan kufur, seorang lagi mati kecil, mati dalam keadaan kanak-kanak kecil. Apakah kedudukannya di sisi Allah? Apa yang Tuhan akan buat kepada dia? Manakah akhirat hidup mana dia ni? Dia tanya kepada pak tiri dia. Maka Abu Ali Al-Jubai jawablah. Dia kata, ada pun yang pertama, yang dewasa dan beriman, maka fid darajat, dia akan duduk dalam syurga yang tinggi darjat-darjatnya. Ada pun yang kedua, yang dewasa dan kufur, huwa fid darakat, dia duduk dalam lembah-lembah neraka. Dia duduk neraka lah, kufur. Ada pun yang ketiga, dia ni terselamat. Terselamat masuk apa? Dia tidak masuk neraka, tapi tak dapatlah syurga tinggi-tinggi sebab dia belum balik. Dia tak buat amal. Amal tak buat. Jadi dia selamat daripada neraka, tetapi dia tak duduklah dalam syurga tempat tinggi-tinggi. Sebab apa? Sebab dia mati kecil, mana buat amalan lagi. Okey. Jadi Abu Hasan Asy'ari tanya balik kepada pak tiri dia, tok guru dia. Dia tanya, wahai tuan Syekh, apakah yang akan dijawab oleh kanak-kanak tadi yang mati dalam keadaan kecil? Dia tak dapat duduk tinggi dalam syurga yang tinggi, dapat nikmat yang banyak sebagaimana abangnya. Kalau dia berhujah depan Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, kenapa kamu matikan aku kecil? Lebih baik kamu biarkan aku ini besar, supaya aku dapat beramal, aku dapat berada di syurga yang tingkatnya tinggi. Nampak tak? Kenapa di sisi Mu'tazilah mereka ada satu konsep, ada satu kaedah, iaitu wujubus solah wal aslah. Wajib Tuhan buat hak baik dan lagi baik. Mana kalau Tuhan diberi pilih buat 2 perkara, satu baik, satu tak baik, makna Tuhan wajib buat hak baik. Sebab Tuhan tentulah Tuhan itu sempurna dan baik. Takkan dia pilih hak tak molek. Tengok. Jadi di sisi Mu'tazilah, kaedah dia, kalau ada baik dan tak baik, wajib Tuhan buat yang baik. Kalau ada antara baik dan terlebih baik, yang lebih baik, wajib Tuhan pilih yang lebih baik. Pilihan Tuhan tu mesti yang paling baik. Di sisi Mu'tazilah. Betul ke tak tu? Kalau kita tanya sedikit, betul ke tak? Kalau kita rasa macam betul kot tu, kena tengok balik lah. Betul lah. Ustaz kan betul tu. Kena tengok balik dah tu. Di sisi ahli sunnah kita, Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang menghalang Tuhan buat. Ikut dia nak buat. Hak baik tak baik tu atas dia belaka. Dah Tuhan buat tak baik, tak baik ni sebuah kita. Nisbah kita, nisbah Tuhan, benda itu makhluk dia belaka. Jadi tidak ada nisbah baik buruk pada perbuatan Tuhan tu, tak ada. Nisbah baik buruk apabila hukum syarak turun. Tuhan kata hak ni haram, hak ni boleh. Buat hak haram tak baik, buat hak disuruh baik. Nisbah tu hukum atas kita, atas Allah Ta'ala, itu semua makhluk belaka. Jadi tak ada beza. Di sisi ahli sunnah sama saja. Tidak ada sesuatu yang menyuruh atau memaksa Tuhan pilih yang satu ni, tidak yang lain. Kerana iradat Allah Ta'ala tu mutlak dan umum dia. Okay? Jadi di sisi Mu'tazilah mereka kata Tuhan wajib buat hak baik dan lebih baik.
Nampak tak? Jadi di sisi mereka, berimang ni taat yang dibuat oleh manusia, keimanan ni perbuatan Tuhan. Dah orang buat maksiat tu, dia kata mereka sendiri yang buat. Dia nak menisbahkan kebaikan pada Tuhan, kejahatan tak menisbah. Tapi mereka lupa, dah kalau gitu lemahlah Tuhan. Kalau orang kafir itu bukan Tuhan buat, bukan Tuhan nak, dan bukan Tuhan buat, makna kehendak Tuhan tidak terlaksana. Kalau tengok nisbah kepada orang Islam, bukan Islam dunia sekarang ni, ramai orang tak Islam. Jadi makna lemah Tuhan. Sebab apa yang dia nak tu tak tercapai, hanya sedikit yang Islam. Sebab itu salah Mu'tazilah tu. Mu'tazilah tu salah di situ. Ahli sunnah kita kata baik buruk semua itu atas ketentuan dan perbuatan Tuhan. Atas ketentuan dan perbuatan Tuhan. Cuma kita dihisap kerana kita ada usaha. Yang mungkin saya tak pasti ada dalam ni. Cuma itu perbincangan asing lah. Dan kalau kita lepas ni pun, kalau ada soalan pun saya mengalu-alukan tengah-tengah kuliah ni ataupun selepas kuliah pun boleh. Benda ini penting sebab mungkin kadang tak faham ataupun tak jelas, perlukan pengulangan, perlukan penjelasan, boleh tanya, saya tak kisah. Boleh tanya sama ada tengah kuliah ataupun akhir kuliah ataupun lepas daripada kuliah ni. Okey. Jadi kembali balik cerita tadi. Maka dia tanya tok guru dia yang juga bapa tirinya, "Wahai tuan Syekh, apa Tuhan akan jawab kepada budak ni bila dia tanya, ya Allah, kenapa kamu biarkan aku mati kecil? Aku nak mati dewasa, buat amal soleh supaya aku dapat masuk bersama abang aku." Tuhan kata, "Aku tahu kalau kamu dewasa, kamu akan jadi kufur dan buat maksiat. Maka lebih layak dan lebih aslah, lebih molek mu mati kecil." Nampak tak? Dari segi konsep betul lah. Di sisi Mu'tazilah, Tuhan wajib buat benda hak elok. Jadi Tuhan tahu dah kalau kamu dewasa, dan ilmu Tuhan ni ilmu mutlak. Tuhan tahu dah kalau kamu dewasa, kamu akan kufur, kamu akan buat maksiat, kamu akan masuk neraka. Baik kamu mati kecil. Dia kata gitu. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari tanya balik, "Wahai tuan Syekh, kalau abangnya yang dewasa dan masuk neraka, yang kufur itu, tanya kepada Allah, berhujah dengan Allah, ya Allah, kenapa kamu matikan aku dalam keadaan dewasa? Kamu tahu dah kan kalau aku dewasa ni, aku kufur, matikan aku keadaan kecil. Paling kurang aku tak masuk neraka. Jadi yang lebih eloknya, baik aku tak masuk neraka daripada masuk neraka." Imam Abu Hasan tanya balik kepada tok guru dia, apa Tuhan akan jawab kepada lelaki yang dewasa yang mati dalam keadaan kufur ni kalau dia berhujah depan Tuhan, "Ya Allah, kenapa kamu matikan aku dewasa padahal kamu tahu kalau aku dewasa ni aku akan buat maksiat dan kufur, kenapa tidak matikan aku kecil?" Tak boleh jawab. Mati hujah. Sebab berdasarkan kaedah dia, sepatutnya Tuhan buat yang lebih baik. Nak buat lebih baik mana? Jadi hujah dah patah dah. Senyap. Akhirnya tu kata, "Abika junun?" Dia kata, "Mu gila ke?" Tak boleh nak jawab dah. Tak boleh jawab. Dia kata, "Mu gila ke?" Tak, dia kata, Imam Abu Hasan kata tidak. Lakin waqafa himaru syaikhi ala atabah. Tidak. Sebenarnya himar tuang itu yang berhenti di bendu. Pemasuk ini kinayah. Makna apa? Akalan tuang tu tak boleh pergi dah sebenarnya. Menunjuk apa? Menunjuk kaedah yang dibuat, yang diletakkan oleh Mu'tazilah itu salah. Maknanya tuang yang mati hujah. Maknanya tak boleh nak pergi, tak boleh nak melakah bendu. Himar keldai berhenti situ je, tak boleh nak lakar benda. Makna akal tuan tu berhenti situ je. Makna kaedah itu kaedah yang salah. Akhirnya dia pun menyebarkan kitab-kitab yang dikarangnya berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana menolong mazhab ahli hadis. Okay. Maka kita dapati bahawa mazhab Asy'ariyah ini berkembang dan juga Maturidiyah. Secara umum kalau mazhab fiqhnya ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan sebahagian mazhab Ahmad, mereka ni ramainya bermazhab Asy'ariyah.
Kalau mazhab Hanafi, biasanya mereka bermazhab Maturidiyah. Sama tak, lebih kurang je, tak ada beza sangat, sehingga disebutkan sekali Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okay. Jadi apabila Imam Abu Hasan ni meletakkan asas bagaimana pendalilan akal, maka datang selepas itu ulama-ulama yang hebat yang duduk dan juga mempelajari akidah serta mengajar akidah berdasarkan asas yang diletakkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ni. Sampailah kepada kita. Dia tidak putus-putus ni, rantaian ilmu dan sanad ilmu akidah sampai kepada kita pada hari ini dengan kitab-kitab yang tuan belajar sebelum ini. Kitab Faridahnya, kitab apa lagi? Kitab Sanusinya, kitab Aqidatun Najinya, kitab-kitab yang kita belajar, yang ulama Nusantara kita buat ini, dia tidak lari. Itu hasil daripada rantaian dan juga silsilah ulama-ulama yang berrantai sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, dan Imam Abu Hasan Asy'ari melalui daripada ulama-ulama hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham akidah sifat 20 ataupun manhaj sifat 20 atau Asy'ariyah ni, dia tidak lain dan tidak bukan hanya cara pemahaman dan juga perbahasan ilmu akidah. Benda yang dibincang tu benda yang semua orang maklum belaka. Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa' semua sekali tu kita maklum belaka. Tapi bagaimana cara kita berhujah, mendatangkan dalil, dan syubhah-syubhah yang berlaku tu, apakah jawapannya? Ini penting. Kita belajar akidah ini bukan sekadar kita hafal lagu sifat 20, bukan sekadar kita dengar-dengar saja. Tak, kita kena dengar dan faham. Buktinya apa? Buktinya, kalau betul-betul pendidikan yang kita ajar kepada anak-anak kita hantar kepada kelas kafar, kelas pengajian agama, syaratnya mengaji sifat 20 ataupun Asy'ariyah lah. Bila dewasa nanti, bila besar, kalau mereka masuk ke universiti, tempat pusat pengajian lebih tinggi, di sinilah medan yang mana bahaya. Percampuran dengan akidah-akidah pelik tu banyak. Pensyarah mungkin ada yang mensyarahkan bukan dengan pengajian ahli sunnah wal jamaah, ada saja. Jadi anak-anak kita yang tidak faham, dia kata saya kecil belajar sifat 20, saya tak boleh faham satu benda pun. Saya pergi universiti, saya belajar akidah dengan aliran lain, lagi saya faham. Kalau betul apa, masalah tak betul. Masalahnya kita bimbang benda tu pengajian dan pemahamannya tidak betul. Sebab itulah kita nampak hari ini orang berani sangat membuat posting ataupun mengajar, buat video dan seumpamanya, menyebarkan pahaman-pahaman yang bertentangan dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Okay. Jadi berdasarkan tu, maka kitab yang kita akan baca nanti Huwallah ini, dia akan bincangkan beberapa perkara. Saya sebutlah secara ringkas benda tajuk-tajuk secara ringkas yang akan dibincangkan. Pertamanya, aqaidu ahlil haq, dibincangkan tentang akidah ahlil haq. Sebelum kita masuk masalah-masalah yang berlaku khilaf tu, bincang dulu apakah akidah ahlil haq. Dia tak sama kitab ini, dia sifat 20 juga, tapi dia hurai dengan cara yang bagi saya lah, kita rasa tu rasa lega, rasa terbuka minda kita. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan terangkan berkaitan tentang isu permasalahan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman itu di atas arah beristiwa. Ni juga kalau orang yang mengikuti apa isu-isu di medsos ni, memang isu hebat, isu yang memang panas semua lah. Istiwa ni apa maksud, bertepat ke tidak? Dia akan bincangkan di sisi kalangan ulama apa akidah ahli sunnah berkaitan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan takwil yang dituduh sebagai Asy'ariyah ni Mu'attilah, Asy'ariyah ni Mu'tazilah, bahkan yang jahat daripada mereka dipanggil mukhannath, al-Mu'tazilah. Apa dia? Mu'tazilah hak je ni nak ngaku Mu'tazilah tak, tapi sebenarnya Mu'tazilah. Kalau bahasa kita mukhannath ni makna bapuk lah.
bapuk. Nampak tak? Dia tak berani mengaku. Jadi Mukhannaf ni makna dia tak berani nak mengaku Mu'tazilah, tapi dia Mu'tazilah. Orang pandangan sesat tuduh Asy'ariyah ni, dia samakan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Asy'ariyah takwil, Mu'tazilah takwil. Ni kita kena faham takwil yang beza antara takwil ahli sunnah ni dengan takwil di kalangan aliran sesat ni, apa dia beza? Adakah Islam membenarkan takwil? Kita tengok. Kemudian tentang pandangan Ibn Taymiyah dan takwil. Ibn Taymiyah juga nama yang memang hangat dibincangkan berkaitan ni. Kemudian dibincangkan tentang ayat-ayat, beberapa contoh ayat mutasyabihat, ataupun hadis yang muhimah litashbih, ayat-ayat yang memberi waham penyerupaan Tuhan. Ma'iyatullah, Tuhan bersama kamu. Apa maksud Tuhan bersama kamu? Kemudian tentang masalah ainallah, di mana Tuhan. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan. Kemudian dia akan bincangkan tentang tauhid uluhiyah rububiyah. Tauhid uluhiyah rububiyah juga dia akan bincangkan. Di mana sebenarnya letak tauhid ini, boleh terima, tak boleh terima. Kemudian dibincangkan tentang masalah tawassul dan juga masalah wasilah ini. Berdasarkan ayat Quran, ma nuqarribuhum illa wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat surah dalam Az-Zukhruf itu, ayat ini biasa dijadi hujah untuk mensyirikkan orang yang melakukan amalan-amalan tawassul dan seumpamanya. Dan seterusnya dibincangkan macam mana pendalilan yang betul. Kita kadang-kadang orang awam ni, kita tengok hebat ustaz ni, cakap guna dalil Quran hadis, bukan sesat. Penilaian kita tengok Quran hadis, banyak mana ayat Quran dibawa, banyak mana hadis dibawa. Kita tak faham pun kadang-kadang ayat Quran dan hadis yang dibawa tu tak kait langsung dengan masalah tu. Tak kait langsung. Ni masalah ni. Kita tertipu dengan rupa yang cantik zahir gitu. Padahal ayat tak kait langsung. Tak ada satu pun berkait dengan tu. Tu kita kena tahu. Cara paling kurang lah, bukan nak suruh jadi ulama ni. Nak tahu, kita boleh kenal. Ni tak apa kena lain bunyi. Kita boleh kenal, apa dah. Yang seterusnya berkaitan Quran ni kalamullah. Ni juga dituduh. Dituduh kepada tuduhan Asy'ariyah ni kata Quran ni kalam Nabi, kalam Jibril. Padahal kok mana? Adakah Asy'ariyah kata begitu? Kemudian dibincangkan tentang kedudukan Khaliq dan makhluk. Khaliq pencipta, kita makhluk yang dicipta. Kemudian dibincangkan tentang majaz akli. Ini berkaitan dengan ilmu bahasa lah sikit. Ini bahasa Arab. Majaz akli. Seterusnya bagaimanakah pentakziman dalam ibadat berlaku secara ibadat ataupun dengan adab. Kemudian diceritakan tentang hakikat al-Asy'ariyah. Asy'ariyah tu siapa sebenarnya? Mereka ni adakah bawa mazhab baru, bawa akidah baru yang bertentangan dengan akidah Nabi dan sahabat? Itu juga dia akan dibincangkan. Dan dia akan tamatkan dengan khatimah berkaitan dengan akidah Islam secara umum. Jadi tajuk tu, kalau mereka yang mengikuti benda-benda tajuk ini, memang kalau kira panah lah. Tajuk ni tajuk panah. Tak apalah, kerana kalau kita tak sebar sekarang, mungkin balik nanti kita akan terdengar juga, kita akan terbaca juga, kita akan terlihat juga video-video orang membincangkan perkara ni. Maka lebih baiklah kita lihat dan teliti tajuk ini melalui rujukan dan juga sumber dia. Berdasarkan kitab yang mana Syed Muhammad Ali Maliki ni terkenal lah. Dia ni anak kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi bin Abbas Maliki ialah tok guru kepada arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pumbing, Tok Guru Haji Mang. Sayyid Alawi Abbas ni boleh kira muhaddis Haramain. Mana-mana hak zaman tu ulama pergi Mekah memang ngaji dengan dia. Memang ngaji dengan dia seluruh dunia. Sekarang ni anak dia Muhammad Alawi ni meninggal dah ni. Juga diiktiraf Azhar bagi kepada doktor kehormat. Dunia iktiraf dia. Dia pernah datang ke Terengganu kita ni. Pernah datang ke pondok Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Betul lah, masa saya duduk ngaji juga situ, tumpang-tumpang ngaji, ada mari. Dan dia buat
pergi kepada tempat masjid Tokku Tuan Besar. Dia ni orang yang maklum dengan keilmuan dan juga orang tak napi lah, kecuali orang yang memang hati busuk dan juga orang bukan ahli ilmu memang kata ke dia. Tapi dia tidak, bukan aliran majoriti di Saudi. Saudi dia lain sikit. Dia bukan mewakili aliran majoriti dari segi kerajaan lah. Tapi dia memang, dia ilmu dia, ayah dia, toki dia maklum sebagai orang yang masuklah. Maklum bagi orang yang berilmu, dan insya-Allah kita akan sama-sama ikuti daripada perbahasan daripada kita ini insya-Allah taala. Maka sekadar itu saja untuk kali ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.